Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita. Hari ini Ustazah nak sentuh tentang adab terhadap tempat riadah. Okey, hari ini kita belajar akhlak ya. Tajuk kita ialah adab terhadap tempat riadah. Tempat riadah tu apa? Jom kita tengok. Okey, sebelum tu Ustazah nak bagi tahu apakah maksud riadah. Maksud riadah apa dia? Kegiatan di waktu lapang untuk menyihatkan badan dan minda. Riadah ni maksudnya kita buat sesuatu untuk sihatkan badan dan minda pada waktu lapang. Contoh kalau petang-petang tu kan dah tak ada buat apa, kita pergi keluar untuk beriadah, bermain untuk sihatkan badan dan juga minda. Badan sihat, otak cerdas. Seterusnya, tempat riadah. Apa itu tempat riadah? Kat mana kita boleh riadah? Okey, tempat riadah ialah tempat untuk melakukan aktiviti yang menyeronokkan. Di mana tempat kita nak lakukan aktiviti yang menyeronokkan? Contohnya di sini. Ni apa ni nama dia? Taman Dinosaur. Ataupun Jurassic Park ke. Ada replika dinosaur. Kat sini kita seronok kan. Kita tengok ada binatang-binatang. Ada dinosaur. Okey, seterusnya di mana tempat yang menyeronokkan? Di taman permainan. Semua suka pergi taman permainan kan? Okey, seterusnya apa lagi tempat menyeronokkan? Dia. Taman tema air. Contoh di Sunwell Lagoon, Lost World. Okey. Dan di sebelah sini, contoh dia main panjat-panjat. Atas ni semuanya menyeronokkan. Tempat riadah maksudnya tempat untuk melakukan aktiviti yang menyeronokkan. Okey, seterusnya kita masuk kegunaan tempat riadah. Apa gunanya tempat yang kita tengok tadi tu? Apa gunanya tempat dinosaur ni, taman permainan, taman tema air ni, apa kegunaan dia? Kegunaan dia ada 3. Yang pertama, rehat. Kita riadah untuk rehat, merehatkan badan, merehatkan minda. Okey. Contoh tempat menenangkan fikiran. Tempat untuk kita tenangkan fikiran selepas kita penat bekerja. Ataupun selepas kita penat pergi sekolah kan, asyik buat kerja je. Kita rehat sekejap. Kita rehat sekejap di tempat riadah. Ataupun di taman permainan, taman tema air. Kita rehat je. Kita nak lepaskan kita punya tekanan kerja. Yang kedua, riadah. Okey, riadah memberi kemudahan melakukan aktiviti lasak seperti menjejak hutan. Kegunaan tempat-tempat tadi itulah adalah untuk melakukan riadah, untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan. Okey, yang ketiga, kajian ilmu. Tempat riadah ni digunakan juga untuk membuat kajian. Contohnya, para pengkaji sains membuat kajian tentang khazanah di dalam hutan, tentang tumbuh-tumbuhan. Okey, seterusnya, bagaimanakah adab kita di tempat riadah? Adab kita, macam mana kita nak jaga kita punya akhlak di tempat kita riadah tu? Okey, Ustazah kemukakan 4 adab di tempat riadah. Okey, yang pertama, menjaga kebersihan persekitaran. Yang kedua, memelihara dan memulihara. Yang ketiga, penggunaan yang betul. Dan yang keempat, tidak mengganggu orang lain. Okey, ada 4 adab ya. Yang pertama, kita tengok yang pertama. Menjaga kebersihan persekitaran. Okey, macam mana kita nak jaga kebersihan? Yang pertama, kita perlu memastikan tempat rekreasi. Rekreasi ni tempat riadah lah. Sentiasa bersih dan ceria. Membuang sampah di tempat yang disediakan. Mengingatkan orang ramai membuang sampah di tempat yang disediakan. Bergotong royong membersihkan kawasan rekreasi ataupun kawasan tempat riadah. Okey. Contoh, kamu pergi taman permainan, kamu kena pastikanlah kamu sentiasa menjaga kebersihan taman permainan tu.
Kalau ada sampah, contoh kita beli aiskrim, plastik aiskrim tu nak buang kat mana? Kenalah buang dalam tong sampah. Tak boleh buang di merata-rata tempat. Kalau ada kawan kamu buang merata-rata tempat, kamu perlu tegur dia. Ingatkan dia. Cakap kat dia, tak boleh buang merata-rata, nanti kotor. Kena buang dalam tong sampah. Okey, faham? Okey, yang kedua, memelihara dan memulihara. Apa dia memelihara dan apa dia memulihara? Jom kita tengok. Keindahan tempat rekreasi adalah tanggungjawab bersama. Memelihara kemudahan tempat rekreasi daripada kerosakan atau dirosakkan. Memelihara ni kita baik pulih kemudahan yang rosak. Okey, contoh kamu punya tempat taman permainan tu gelonsor dia dah berkarat. Dah berkarat, jadi kamu memuliharakan. Jadi kamu pulihkan dia dengan mengecat ataupun baik pulih balik tempat rekreasi tu. Supaya kita semua boleh main. Kalau karat boleh main tak? Bahaya, tak boleh main. Jadi kita kena memelihara kemudahan. Yang ketiga, memelihara dan memulihara tanaman pokok bunga supaya hidup segar. Okey, memelihara ni maksudnya bila kita tengok ada pokok bunga ataupun pokok di taman permainan, kita pelihara. Kita tak boleh sesuka hati rosakkan ataupun kita petik-petik bunga dia, kita petik-petik daun dia. Tu tak boleh. Kita kena pelihara, jaga. Okey, memelihara ni pula bila kamu nampak pokok tu dah layu ke, dah tak segar, kamu tolonglah siram supaya pokok tu boleh hidup dengan segar. Okey. Yang keempat, bergotong royong mencantikkan kawasan. Yang kelima, memantau kawasan rekreasi daripada gejala vandalisme. Okey, vandalisme ni apa? Vandalisme ni budaya yang tidak elok. Contoh vandalisme adalah seperti menconteng, merosakkan. Contoh dia, conteng ni papan gelonsor taman permainan. Dia rosakkan buaian taman permainan. Itu amalan yang tidak baik. Amalan itu dinamakan vandalisme. Yang ketiga, penggunaan yang betul. Kita kena gunakan tempat riadah tu dengan betul. Okey. Menggunakan dan menjaga kemudahan dengan rasa penuh tanggungjawab. Yang kedua, melaporkan kepada pihak berwajib sekiranya ada kerosakan. Contohnya, papan gelonsor, bila punya skru terkeluar ke, kamu laporkanlah supaya ada orang akan baiki. Yang ketiga, bergotong royong membaik pulih kerosakan. Okey. Seterusnya, yang terakhir adab kita ialah tidak mengganggu orang lain. Bila kita beriadah, kita tak boleh ganggu orang lain. Iaitu nombor 1, menghayati konsep kemudahan rekreasi untuk semua. Maksud dia, kamu kena tahu taman permainan adalah untuk semua orang. Bukan untuk kamu seorang saja. Contoh, kamu pergi taman permainan. Lepas tu kamu nak main buaian. Kamu tengok ada orang main buaian. Jadi kamu ganggu dia. Kamu tolak dia, kamu ejek dia supaya dia turun daripada buaian, kamu nak main. Itu tak boleh. Itu tiada adab. Kita kena main sama-sama sebab taman permainan ini adalah untuk semua orang. Jadi kita tidak boleh mengganggu orang lain. Okey? Di taman permainan juga kita tidak boleh bergaduh. Main kena sama-sama, tak boleh bergaduh. Ulang lagi sekali, adab di tempat riadah ada 4, iaitu menjaga kebersihan persekitaran, kita tak buang sampah merata-rata, memelihara dan memulihara, maksudnya kita jaga taman permainan kita tu dengan sebaik-baiknya, tak boleh rosakkan. Yang ketiga, penggunaan yang betul. Jadi kena guna dengan cara yang betul. Contoh, papan gelonsor untuk gelonsor, buaian untuk kita buai. Bukannya lompat-lompat, tak boleh. Papan gelonsor kita lompat-lompat atas dia. Itu tak gunakan dengan cara yang betul. Itu salah. Yang terakhir ialah tidak mengganggu orang lain. Bila orang tengah main, kita jangan ganggu. Biarkan dia main. Sebab taman permainan ini adalah untuk semua. Bila kamu nampak ada orang tengah main gelonsor, kamu mainlah benda lain.
Buayan ada. Apa ni, tempat panjat-panjat ni ada. Okey? Jangan ganggu orang lain. Okey, seterusnya. Apakah akibat bila kita tidak beradab di tempat riadah? Ada akibat dia kalau kita tidak beradab. Akibatnya ialah 1. Kotorkan kawasan dan mencemarkan keindahan. Bila kita tak jaga kebersihan, kawasan riadah kita, tempat rekreasi kita tu akan jadi kotor. Nampak ni? Tempat padang kita tu akan jadi kotor. Sampah merata-rata. Tak buang sampah di dalam tong sampah yang disediakan. Jadi kotor kan? Tempat tu akan berbau busuk. Lalat akan datang. Jadi kita pergi pun tak seronok nak main. Okey? Yang kedua, kemudahan cepat rosak. Bila kita tak gunakan dengan betul, contoh kita panjat papan gelonsor tu, kita lompat-lompat atas papan gelonsor akan cepat rosak. Nampak ni macam ni. Kita tak gunakan dengan betul, ni akan jadi patah tiang dia semua. Jadi kita kenalah beradab, gunakan dengan cara yang betul. Yang ketiga, mencacatkan persekitaran. Contoh macam ni. Papan gelonsor ni dia pergi conteng vandalisme. Ni namanya vandalisme. Dia conteng ni papan gelonsor ni. Jadi kita nampak tak cantik. Betul tak? Dari jauh lagi kita nampak, tak cantiknya taman permainan ni. Dia akan cacatkan persekitaran. Mata kita nampak tak cantik. Okey, yang keempat, merugikan semua pihak. Kita semua akan rugi. Rugilah kita nak main tak boleh. Kan? Sebab taman permainan dah rosak. Rugilah kat kita. Yang kelima, gejala sosial dan maksiat berleluasa. Maksudnya, gejala sosial ni maksudnya orang-orang yang nakal, yang suka conteng-conteng ni akan jadi lebih banyak. Sebab tak ada siapa yang beradab. Bila orang tak ada beradab, dia akan conteng-conteng, maka lama-lama taman permainan ni akan rosak dan musnah. Okey, faham? Okey, Ustazah harap kamu faham tajuk kita hari ini. Bagaimana cara kita nak beradab di tempat riadah. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.